takkan nak pilih gerombolan pemfitnah dan tidak berakal. Fitnah iaitu tuduhan yang sengaja diada-adakan untuk memburukkan seseorang hukumnya jelas haram dan ditegah oleh Islam. Baginda Rasulullah SAW mengecam dengan perbuatan memfitnah seperti dalam hadis yang diriwayatkan Huzaifah, tidak masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah iaitu mengadu domba. Hadis riwayat Al-Bukhari 6056 dan Muslim 105. Hari ini fitnah memakai baju lain. Ia bukan lagi bisik-bisik makcik dan pakcik di kampung yang jahil agama, tetapi ada yang keluar dari mulut individu yang berkopiah dan berjubah. Fitnah timbul kerana wujudnya sifat hasad dengki, iri hati dan cemburu kepada seseorang sehingga tanpa takut dosa sanggup berbuat apa sahaja untuk menjatuhkan individu tersebut. Inilah sifat sebenar syaitan yang tidak bisu, yang merasa dirinya paling layak untuk menjadi khalifah. Oleh kerana kedengkian yang melampau ini, pemfitnah menghasut orang awam supaya sentiasa meragui orang lain. Lalu bertali arus fitnah ini tersebar luas. Lebih-lebih lagi ia boleh dilancarkan menerusi media sosial. Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria jatuh dalam kriteria ini kerana beliau antara lebay yang tidak takut hukum Islam tentang dosa memfitnah. Antara pemimpin Pakatan Harapan yang mengambil tindakan undang-undang terhadap beliau adalah Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bekas Menteri Besar Perak Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin, bekas Menteri Hal Ehwal Agama iaitu Naib Presiden Amanah Datuk Seri Mujahid Yusof Rawah dan pengerusi DAP Lim Guan Eng. Lepas membuat fitnah, berita tular terus meminta maaf. Ada yang meminta maaf setelah saman difailkan berjuta ringgit. Ada yang belum sempat disaman sudah meminta maaf dan menyalahkan pihak lain, khasnya admin atau pihak yang mengendali laman Facebook mereka. Kes ini dilakukan oleh Ahli Parlimen PAS Pematang Pauh, Pulau Pinang, Muhammad Fawaz Muhammad Jan yang memohon maaf berhubung kenyataan dimuat naik di Facebooknya yang mendakwa orang kafir berusaha untuk menjatuhkan agama Islam. Ketua Pemuda PAS Pulau Pinang yang memakai gelaran ustaz itu mendakwa kononnya kenyataan berkenaan ditulis dan dimuat naik oleh pengendali laman Facebooknya tanpa pengetahuannya. Perbuatan itu menjadi ikutan Ahli Dewan Undangan Negeri PAS Kubu Gajah, Khalil Yahya yang juga memakai gelaran ustaz apabila memuat naik fitnah berkaitan pelantikan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Seputih Teresa Kok sebagai pengerusi Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda. Kedua-dua mereka disiasat mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Kejap, takkan maaf sahaja semua sudah selesai. Takkan siasat sahaja tanpa dakwaan. Jika tiada tindakan tuntas ke atas gerombolan pemfitnah ini, sampai bila negara kita akan dapat wakil rakyat yang berkualiti, khususnya daripada segi akal untuk mempertimbangkan mana benar dan mana yang salah. Nampaknya kelayakan akademik tidak kira sama ada dari Universiti Al-Azhar atau tempatan tidak memberi kewibawaan kepada mereka sebagai pemimpin negara kerana gagal menggunakan akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengisahkan bahawa terdapat orang yang mendengar ajaran Islam tetapi pekak dan memandang perkara yang ditunjukkan oleh Islam menerusi Rasulullah SAW tetapi tidak nampak kebenaran. Mereka sebenarnya tidak pekak atau buta tetapi tidak menggunakan akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berfikir secara rasional. Tak pasal-pasal pihak terbabit mendapat kesulitan kerana disiasat oleh polis. Walaupun berteriak menyalahkan pengendali laman Facebook yang kononnya memuat naik hantaran yang berbaur hasutan tanpa pengetahuan. Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberi amaran menerusi firman-Nya pada ayat 43 surah Yunus yang maksudnya, sesungguhnya Allah tidak menganiaya manusia sedikit pun. Akan tetapi manusia jualah yang menganiayai diri mereka sendiri. Justru bagi pengundi bijak, ambillah ini sebagai pengajaran. Kerajaan perpaduan adalah ulul amri yang sah yang sedang berusaha untuk membina semula negara dalam keadaan ekonomi global yang sukar. Mungkin ada tindakan kerajaan yang tidak popular dan tidak memihak kepada kepentingan peribadi kalian pada jangka masa pendek. Tetapi, adakah gerombolan pemfitnah yang tidak menggunakan akal anugerah Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih baik untuk masa depan negara? Adakah sifat syaitan yang hasad dengki melampau ini boleh kita terima untuk membina Islam dan negara kita? Fikir-fikirlah. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.